Bongkok Tanjung Puteri yang merupakan seorang tokoh pahlawan pada zaman dahulu dan jasanya pada negeri Johor semasa menentang British. Namun, kisah ini kurang diceritakan dalam kalangan masyarakat. Jadi, bagi episod kali ini, Legenda Rakyat menyediakan salah satu versi yang menceritakan tentang kisah si Bongkok Tanjung Puteri. Ceritanya bermula apabila British mula menjajah Singapura, seterusnya cuba melebarkan pengaruh mereka ke Johor. Pernah suatu ketika sekitar abad ke-19, kerajaan Johor tidak diperintah oleh sultannya, tetapi pentadbiran dan segala urusan negeri diuruskan Temenggung Abdul Rahman atas sokongan British. Polemik itu berlaku apabila Sultan Husin mangkat pada 1835. Putera baginda iaitu Tengku Ali cuba mendapatkan haknya sebagai Sultan Johor tetapi dihalang Temenggung Abdul Rahman. Akibat daripada perebutan kuasa itu, muncul kisah perjuangan si Bongkok di Tanjung Puteri yang kini digelar Johor Bahru. Beliau berhasrat mengusir pengaruh penjajah dari bumi Johor dan tidak bersetuju dengan hasrat pemerintah negeri yang berbaik-baik dengan British. Si Bongkok juga inginkan tahta Kesultanan Johor yang ketika itu dikuasai Temenggung Abdul Rahman dikembalikan kepada pewaris asal iaitu Tengku Ali. Si Bongkok memang nama asalnya, manakala nama bapanya adalah Damak. Dinamakan dirinya sebagai si Bongkok berikutan keadaan tubuh badannya yang cacat iaitu bongkok ke kanan manakala tangan kirinya pula jengkung. Mukanya pula herot dan bengkak ke kanan. Walaupun dilahirkan sebagai insan yang cacat, si Bongkok membesar sebagai seorang pemuda yang gagah dan berani. Beliau cekap bermain senjata dan mahir dalam ilmu lautan. Si Bongkok juga dikatakan memiliki ilmu kebal yang menyebabkan jasadnya tidak akan luka sama ada ditembak atau ditikam senjata tajam. Kewibawaan beliau dikagumi ramai pihak sehingga si Bongkok diangkat menjadi pemimpin oleh pengikutnya yang ramai. Di kalangan musuhnya sendiri, beliau digelar Panglima Si Bongkok. Mereka akan menyerang kapal bangsa asing yang melalui perairan Johor untuk berdagang di pelabuhan Tanjung Puteri atau Singapura. Tindakan itu menyebabkan British melabelkan mereka sebagai lanun. Disebabkan serangan si Bongkok dan pengikutnya, aktiviti perdagangan dan ekonomi di Tanjung Puteri dan Singapura semakin merosot kerana kebanyakan pedagang asing tidak lagi berani memasuki wilayah itu. Keadaan itu menimbulkan kebimbangan kepada British. Lalu British mengarahkan Temenggung Abdul Rahman supaya menghapuskan kumpulan si Bongkok. Bagaimanapun pelbagai cara sudah digunakan untuk membunuh si Bongkok, namun usaha itu tidak pernah berhasil kerana si Bongkok sangat kebal. Kerajaan Johor dan British juga semakin khawatir kerana angkatan laut si Bongkok memiliki ubat bedil dan senjata api hasil rampasan kapal dagang barat yang mereka serang. Pada suatu hari, satu angkatan laut Johor diketuai Panglima Johor Laksamana Daeng Alik meronda di Selat Tebrau mencari si Bongkok. Kehadiran tentera diraja itu untuk menangkapnya sudah diketahui si Bongkok melalui perisiknya di istana. Si Bongkok pun bersedia menghadapi tentangan angkatan Panglima Johor. Rondaan kapal perang Panglima Johor akhirnya berjaya mengesan kedudukan kapal si Bongkok. Mereka segera mendekati kapal itu untuk menyerangnya. Si Bongkok mengarahkan pengikutnya seramai 50 orang menyerang balas askar diraja itu. Pertempuran hebat berlaku di atas kapal tengah lautan. Selepas lama bertempur, akhirnya angkatan Panglima Johor tewas. Kekalahan itu tidak memutuskan semangat Panglima Johor untuk terus menyerang si Bongkok. Pada hari berikutnya, Panglima Johor dapat mengepung kapal milik si Bongkok tetapi atas kebijaksanaannya dapat meloloskan diri. Sekali lagi kapal si Bongkok diserang tetapi serangan kali ini lebih dahsyat kerana setiap penjuru kapal diserang. Si Bongkok dapat melepaskan diri ke Tanjung Belungkur, tempat persembunyiannya. Tetapi kapal Panglima Putih terus mengejarnya. Riwayat si Bongkok menemui ajalnya di tepi pantai itu. Mayatnya dijumpai oleh seorang penduduk tempatan yang dikenali sebagai Utih Jantan dan melakukan perkebumian si Bongkok secara rahsia tanpa pengetahuan penduduk setempat.